Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini tidak lama kita akan berbincang beberapa perkara untuk kelas yang bakal kita mulakan pada Mei 2022 insyaAllah. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pada 8 Mei kita akan mulakan kita punya kelas secara rasmi, secara live, sama ada WhatsApp video call ataupun secara Google Meet ataupun secara Zoom ikut kepada peserta lah. Okey, di sini saya akan share untuk kita punya kelas kita Ada yang tak boleh masuk ke? Sepatutnya boleh masuk Okey, macam mana nak share present kot? Okey, saya akan share slide sini. Okey, boleh nampak ke? Boleh nampak semua? Jadi ini secara ringkas lah secara ringkas. Sekejap. Share present. Okey. Okey, baik. Semua boleh tengok di hadapan. Ini kita punya kelas kita. Kita punya Oxford Quranic Center. Okey. Kita akan teruskan next slide kita, iaitu berkaitan dengan kita punya kelas, iaitu fleksibel dan juga one to one. Okey. Okey, ini seperti yang sedia maklum kita punya staff. Okey, satu lagi mohon kepada semua guru yang lama dan juga yang baru sekiranya ada apa-apa update berkaitan dengan info pendidikan ke, boleh maklumkan kepada HR, iaitu Ustazah Atirah. Sekali lagi, bagi guru-guru yang lama dan juga yang baru, mohon bagi biodata kepada HR, iaitu Ustazah Atirah. Jadi di sini penting sebab kita akan ada pengenalan terhadap guru-guru yang kita akan maklumkan kepada peserta kita semua. Okey Ini guru-guru kita yang ada. Okey, baik. Saya go through laju-laju lah ya. Sebab yang ini bagi yang belum hantar, sila hantarlah. Okey. Okey, baik. Ustazah Hanan, Ustaz Efizi. Okey, ada yang baru hantar. Nanti HR akan upload dalam kita punya data. Okey, baik. Now kita pergi kepada langkah kelas pertama. Okey, ada beberapa guru yang baru bersama dengan kita. Jadi terima kasih kepada guru yang baru hadir. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Oxford Quranic Center. Okey. Moga-moga dapat membantu kami dalam menyemarakkan lagi kelas pengajian Al-Quran secara personal insya-Allah. Okey. Jadi
Okey, ini biodata. Okey, biodata sila hantar kepada HR Ustazah Atirah. Okey, langkah kelas pertama OXQC. Okey, cuba tengok semua di hadapan. Kalau line slow tu boleh masuk semula sekali lagi, ataupun kalau line slow nanti saya akan send recorded punya video. Sebab Webex memang dia heavy sikit Okey, yang pertama ialah para guru perlu WhatsApp pengenalan kelas pertama. WhatsApp pengenalan diri, nama siapa dan kelas pertama yang akan mula pada bila. Ustazah Ain ada hantar template pengenalan. Sebab apa? Supaya peserta aware berkaitan dengan kelas yang akan berlaku. Okey, itu yang pertama Jadi mohon kepada semua guru yang baru dan juga yang lama hantar. Maknanya kalau kelas mula 8, hantar pada 7. Kalau kelas pada 9, hantar pada 8. Betul Ustazah Ain? Kalau salah, beritahu dekat saya lah. Takut tersilap. Betul. Kalau boleh dalam 2 jam ataupun sejam sebelum kelas lah. Okey. Kalau tak sempat pun, buat 2 jam ataupun sejam sebelum kelas. Cumanya kalau nak lebih bagus, sehari sebelum lah. Supaya dia boleh prepare ada di tempat yang sesuai untuk mulakan kelas online mengaji. Okey, kemudiannya para guru tengok platform yang diminta oleh peserta. Okey, sama ada nak baca melalui WhatsApp, Google WhatsApp video call ataupun Google Meet ataupun Zoom. Ini yang famous 3 lah. Ataupun ada yang direct call pun ada sekiranya line dia slow. Jadi yang platform peserta tengok dalam jadual. Tengok dalam jadual yang diberi oleh admin. Di situ ada maklum platform apa yang nak digunakan oleh peserta. Kebanyakan peserta dia guna WhatsApp video call. Itu yang pertama sebab ringan. Yang kedua ialah Google Meet. Google Meet ni biasanya kalau seorang ibu bapa tu, seorang ibu, seorang bapa, dia ada anak dia 3 orang, dia guna Google Meet sahaja, senang. Tak perlu guna handset. Takut habis bateri. Okey. Kemudian untuk kelas yang pertama, okey, cuba WhatsApp 2 kali. Maknanya kita WhatsApp Assalamualaikum, contohnya kelas pukul 8.30 kan ataupun pukul 8 malam. Jadi kita WhatsApp sekali Assalamualaikum, kelas dah boleh mula ke? Ataupun kita nampak senyap lagi, kita kata kelas kita akan bermula, adakah cik sudah bersedia? 2 kali sahaja WhatsApp. Lepas tu call sekali sahaja. Jangan call lebih. Sebab apa? Sebab kita maklum kepada privasi para peserta. Mungkin dia ada kerja ke, dia ada apa ke, yang tu terpulang kepada mereka. Tetapi kalau mereka dah masuk lambat, kita ikut jadual schedule kita. Tak boleh dia nak drag masa. Kalau kita ada peserta yang lain lepas daripada tu. Dekat sini disiplin kepada guru dan juga kepada semua peserta pentinglah. Sebab jadual tu kadang-kadang dah fix. Tapi kalau ada waktu kosong, kita consider lah. Okay, kita drag masa sedikit. Tak ada masalah juga Cumanya saya ingatkan sekali lagi, untuk kelas yang pertama ataupun kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima ke, maknanya kita WhatsApp 2 kali saja. Assalamualaikum, boleh mula ke? Lepas tu kita WhatsApp sekali lagi, dah bersedia ke? Kemudiannya kalau tak respon juga kita cuba call sekali. Call tu sama ada direct call ataupun kita WhatsApp voice call. Boleh, tak ada masalah. Boleh maknanya bila kita bagi link tu ataupun kita call guna video WhatsApp tu, dia tak respon, okay fine. Mungkin dia ada kerja. Okay, baik Okey, kemudiannya sebarang permasalahan maklum kepada admin. Contohnya ada 2 kelas tak respon. Maklum terus kepada admin Ustazah Ain. Ustazah Ain akan take note di situ. Sebab kita punya student ramai lagi yang queue. Jadi kalau mereka tidak berminat, kita akan replace dengan peserta yang lain pula. Jadi jangan senyaplah kalau boleh. Sebab admin akan maklum kepada peserta yang tak angkat tu, dan juga kalau dia tak nak, akan delete dia daripada jadual. Jadi penting untuk maklum terus kepada admin jika ada apa-apa permasalahan. Okey, kemudiannya kalau pelajar itu, peserta itu dah respon, barulah kita cakap dan juga kita buat ta'aruf diri yang ringkas. Assalamualaikum. Kelas pertama tu biasanya
personal kita tanya apa khabar. Okey, nama saya ialah sekian-sekian, saya guru Quran. Jadi dia pun akan beritahu dia ni siapa nama, duduk di mana, apa dia buat kalau pelajar, kalau dia orang dewasa dia dah kerja apa contohnya kan. Kalau dia kanak-kanak dia cerita lebih-lebih kurang sajalah dia punya tahap dia sekolah dan sebagainya. Okey, baik. Next, ni ialah 40 minit kelas yang kita akan buat. Okey, dalam WhatsApp guru-guru, saya dah maklumkan secara detail 40 minit tu kita perlu buat apa. Yang ini secara umum lah. Yang pertama ialah kita kena ada tanya khabar. Okey, ni sebenarnya ialah personal touch. Sebab apa kita perlu tanya khabar, tanya benda-benda yang lain supaya dia mesra dengan guru. Jangan terus mula kelas sebab 40 minit tu sebenarnya boleh dikatakan lama untuk seorang. Jadi kita habiskan juga dalam 5 minit ke 6 minit ke untuk kita ta'aruf diri, tanya kalau pelajar tu kanak-kanak, hari ni dah mengaji ke belum? Hari ni dah semayang ke belum? Dah ada baca tak Fatihah? Kita tanya-tanya soalan yang brief saja. Kalau yang dewasa, kita tanya hari ni orang kata ada buat apa-apa aktiviti tak? Ada kerja ke? Ada urusan ke? Cumanya yang paling mudah ialah kita tanya apa khabar, sihat ataupun tidak. Tu basic lah. Okey, baik Yang kedua ialah ulang kaji. Okey, bagi guru yang first time, boleh uji para peserta dahulu. Okey, uji dulu. Contohnya dia kata dia baca Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang muka surat 20. Jadi kita tengok muka surat 20 tu banyak sangkut. Kita jangan teruskan dengan muka surat 20. Kita bagi suggestion, bagi cadangan. Boleh ke kalau kita mulakan dengan awal Baqarah, Al-Fatihah dan juga ayat pertama Baqarah. Kemudiannya daripada awal lah. Biasanya pelajar akan setuju sahaja. Dia tidak banyak tanyalah. Sebab kita dah tahu dah apabila dia baca tu banyak sangkut, kita terus beritahu, okey boleh tak kita mula daripada awal. Sekiranya awal pun sangkut, sekiranya pelajar itu kanak-kanak ataupun dewasa, awal-awal pun dah sangkut dah. Alif Lam Mim pun tunggang terbalik. Kita minta izin untuk mula daripada belakang, juzuk 30. Juzuk 30, iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lepas tu kita naik pula atas, iaitu surah Al-Kafirun, surah An-Nasru dan juga surah Al-Masad. Kita naik slow. Sebab kalau dia terus baca Al-Baqarah, mungkin sangkut banyak sangat. Jadi tu akan jadi masalah kepada kita nanti. Okey, boleh Maksudnya ulang kaji, kenal pasti tahap pelajar itu penting. Jangan terus mengaji muka surat yang dia sambung. Jadi masa 40 minit tu, kita kenal pasti, kita diagnose dulu. Oh, dia ni pada tahap ni. Kalau dia baca Iqra' berapa? Kita suggestkan untuk guna asas Qur'ani. Sekejap lagi saya akan maklumkanlah asas Qur'ani. Baik, nombor 3, minta pelajar itu ada pensil sentiasa supaya dicatatkan jumlah dan juga jenis kesalahan. Kena ada pensil lah. Supaya dia boleh bulatkan, gariskan. Sebab kelas kita 40 minit, jangan kita terlalu laju. Kita bagi masa kepada peserta untuk tanda betul-betul. Bulat ataupun garis. Okey, style yang ada di Oxford Quranic Center ialah kali pertama pelajar baca, kita minta untuk bulatkan setiap kesalahan. Okey, habis baca satu muka surat sama ada Iqra' ataupun Quran ataupun asas Qurani. Lepas tu kita minta ulang kali kedua, sekiranya salah lagi minta dia garis pula. Jadi tak sama Untuk kali pertama baca bulat. Kali kedua ialah garis. Kali ketiga kalau tak lancar lagi kita buat star, bintang. Jadi kat situ kita ada pelbagai kaedah. Sama ada kita buat bulat ataupun garis ataupun kita starkan mana tempat yang salah. Habis sahaja dia orang baca, kita tanya cik ataupun adik ataupun kak ke makcik ke, berapa kesalahan pada muka surat ini. Dia akan kira lah apabila dah tanda tu kan. Baik Okey, tu penting pensil Okey, kemudiannya barulah kita proses tahsin. Tahsin ialah mereka baca, kita akan baiki ataupun kalau mengangkat sangat kita baca, mereka ikut. Okay, boleh, itu ialah tahsin. Lepas tu barulah kita buat penilaian bacaan. Penilaian bacaan ni sekejap lagi saya akan tunjukkan kaedah menggunakan
Google Excel. Menggunakan Google Excel. Okey, boleh faham Kalau ada masalah boleh tanya kepada saya terus ataupun boleh tanya di ruangan chat. Okey, ini ialah kaedah kelas ganti OXQC. Kalau pelajar itu tak buat kelas ataupun guru ada emergency, apa yang perlu dilakukan? Okey, yang pertama ialah cari waktu kosong. Oh ni saya terbalik ni. Bukan nombor 5 tu, sepatutnya tu nombor 1. Minta maaf Sepatutnya tu nombor 1. Nombor 1 ialah cari waktu kosong guru dan juga peserta. Kalau ada waktu kosong, kita deal kepada mereka untuk kita buat kelas ganti. Okey, contohnya dia tak angkat, dia maklum kepada kita dia kurang sihat. Jadi dalam minggu yang sama untuk buat kelas ganti tu. Jangan buat minggu depan sebab nanti berganda takut guru tak sempat. Boleh Buat pada minggu yang sama. Sekiranya tidak ada orang kata kesepakatan, contohnya guru free tetapi peserta tidak free. Ataupun peserta free tetapi guru tak free. Jadi kita minta boleh tak kalau hantar voice note. Voice note ni ialah mereka rekod, mereka send kepada kita. Lepas tu apabila kita minta mereka buat voice note, kita minta buat latihan tu ialah bacaan lah, latihan bacaan pada muka surat berapa. Beritahu secara detail. Jangan kita serahkan kepada peserta. Kita beritahu, okey boleh voice note muka surat 4, surah Al-Baqarah. Boleh voice note asas Quran ni muka surat 17 dan 18. Kita beritahu secara detail supaya dia aware perkara ni. Kemudiannya yang seterusnya bagi yang uzur kita boleh buat kelas tajwid. Jadi saya rasa semua guru di sini tajwid insya-Allah bolehlah Tajwid nun mati, mim mati ke, saya rasa ada buku masing-masing. Okey, boleh buat kelas tajwid. Dan juga yang terakhir sekali keutamaan adalah pada waktu guru, kemudian barulah waktu peserta. Okey, maksudnya apa dia? Tengok waktu ke lapangan guru. Jangan terlalu lihat waktu ke lapangan peserta. Sebab kita, konsep kita ialah konsep guru nombor 1, peserta nombor 2. Baik Maksudnya peserta yang nak mengaji tu dia kena ikut waktu kita lah. Kita sebagai guru Al-Quran, maka mereka kena appreciate lah. Kena hormatilah kita. Kalau kita rasa tak ada kosong, kita beritahu saja tak ada kosong, minta maaf, sila voice note. Jumpa pada minggu depan sahaja. Jadi tengok juga kesalahan tu. Kalau kesalahan daripada guru, guru yang tidak buat kelas, gurulah yang minta waktu kepada peserta. Kalau peserta yang cancel kelas, peserta yang maklum kepada guru untuk buat kelas ganti. Boleh faham tak? Maksudnya contohnya saya tak ada kelas sebab saya ada meeting. Jadi saya beritahu kepada peserta boleh tak kita ganti pada hari sekian. Saya yang approach, saya akan tanya sebab saya yang cancel kelas. Tetapi kalau peserta yang cancel, maka kat situ peserta yang perlu cari guru. Itu maksud saya lah. Okey, boleh kita teruskan lagi. Okey, sekiranya ada permasalahan, sila berbincang dengan peserta. Kemudiannya maklumkan kepada admin sekiranya ada perubahan. Contoh, sepatutnya admin letak dia pada hari Ahad pukul 9 malam. Tetapi dia kata tak boleh Ahad, dia nak Isnin. Okey, guru tengok jadual Isnin free. Maklum kepada admin. Sebab apa? Sebab admin akan buat tindakan. Tindakan apa? Akan maklumkan di dalam jadual. Akan ubah jadual. Kemudiannya kalau ada masalah lagi, admin akan maklumkan kepada HR. Dan juga poin yang penting apabila ada masalah ialah relax. Jangan gopoh-gapah biasa saja. Dia kadang-kadang masalah daripada peserta pun ada juga. Peserta yang tak angkat call, yang lambat, yang minta ubah jadual. Yang itu common. Kita kena straight forward. Kita kata kalau boleh, boleh. Tapi kalau tak boleh, kita minta maaf. Minta maaf waktu ini saya tidak available. Boleh tak kalau kita teruskan dengan jadual yang asal? Boleh faham jadi jangan orang kata jangan terus kita marah ke apa ke, kita relax dulu, tengok dulu jadual kita, kalau boleh kita berbincang lah. Okey, ini ialah permasalahan sekiranya ada. Okey, laporan prestasi. Yang ni penting untuk kita semua tahu Yang pertama ialah kenal pasti peserta.
Sebab nanti kita akan letakkan nama peserta tu di dalam laporan prestasi. Yang kedua ialah catat jumlah dan juga jenis. Jumlah tu dia sangkut berapa kali. Dan juga dia salah tu salah kat mana? Dengung ke, panjang ke, tak kena huruf ke, tukar baris ke. Sama ada Iqra ataupun Quran ataupun asas Quran ni sama sahaja. Baik Okey. Dia ni jumlah dan juga jenis ni boleh catat lebih-lebih kurang lah. Kalau detail pun lagi bagus. Tapi kalau tak boleh detail, buat yang brief saja pun tak ada masalah. Kemudiannya boleh maklumkan dalam grup WhatsApp. Sekiranya perlu, boleh maklumkan dalam grup WhatsApp. Kemudian kita akan isi dalam Google Excel. Admin akan share Google Excel untuk sama-sama isi. Kemudiannya barulah admin akan generate laporan. Maknanya guru hanya isi saja, klik saja. Kemudiannya admin yang akan generate laporan. Di sini maknanya tak perlulah guru yang perlu generate laporan. Guru hanya tekan berapa markah sepatutnya kepada peserta. Itu saja. Dengan tarikh yang betul, dengan komen yang betul. Settle. Kemudiannya admin akan generate daripada Excel itu kepada PDF. Daripada PDF tu akan send kepada peserta secara bulanan. Okey, boleh Okey, habis dah ke? Okey, habis dah ni. Okey, Okey, setakat ni ada apa soalan tak daripada peserta? Daripada guru? Kalau tak ada, saya akan share yang terakhir sekali ialah Google Excel. Google Excel. Tak nak tanya sikit. Boleh, boleh. Teruskan. Yang tadi yang ganti kelas tu. Baik. Okey, kalau macam mula-mula dah deal, kita ganti hari ni, lepas tu macam peserta tu macam dia ada hal lain pula. Lepas tu dia kata tak apalah kita buat minggu depan je lah Ustazah. Ikut jadual minggu depan lah pula. Gitu. Tak apa tak? Tak apa. Yang tu tak ada Dia masalah. sendiri yang ni kan. Ya, betul. Sebab itu bila kelas dewasa ataupun kelas kanak-kanak yang mereka ada tuition, ada kerja, kita jangan push sangat. Sebab rating yang kita bagi yuran ni sebenarnya antara terendah di pasaran online. Jadi kalau kelas tak buat pun, kita proceed je minggu depan. Sebab apa? Sebab mereka akan bayar sama, dan juga yang kedua kita akan bayar tetap bayaran yang sama kepada guru. Jadi sebab itu saya kata bila pelajar buat begitu, kita just agree sahaja. Macam saya sendiri pun kalau tak ada kelas minggu depan. Sebab apa? Peserta sibuk. Ada dalam kalangan mereka guru, cikgu, ada misi, ada doktor. Kita fahamlah. Kadang-kadang ada yang buat kelas 15 minit je, lepas tu ada kerja lain. Kita terima sahaja. Yang penting mereka tetap mengaji walaupun sedikit. Boleh Ustazah Okay, now saya akan share ini ialah format baru. Okay, nampak tak semua? Okay, ini format baru kepada pelajar-pelajar. Ini lagi senang lah. Ini lagi senang dan juga lagi mudah. Okay, baik Okey. Kalau nampak di hadapan ni, cuba tengok semua di hadapan ada OXQC1, 2, 3 sampailah yang ke-20. Jadi ini admin akan buat. Jadi kalau saya contohnya saya yang nombor 1 lah. Kalau nombor 2 Ustazah Zahirah contohnya. Jadi ini saya nombor 1. Okey, jadi student saya ada Alif, ada Muhammad Ashraf, ada Iqbal kan. Jadi senang sahaja. Kelas contohnya nama pelajar, type nama pelajar. Lepas tu nama guru, nama kita lah. Kemudiannya kelas itu kelas apa? Webex ke, kelas Google WhatsApp call ke apa ke, ikutlah. Lepas tu tarikh berapa, bila. Kalau perasan ada 4 kolom. Maksudnya 4 kali 4 kali. Okey. Kemudiannya barulah kita teruskan dengan tarikh. Tarikh. Lepas tu akan dinyatakan muka surat. Okey. Lepas tu kita ada pecahan. Nampak tak ni? Di sini ialah pecahan. Saya besarkan sikit takut tak nampak.
Okey. Okey, nampak Okey, saya buat contoh Okey, nama pelajar saya Muhammad Iqbal bin Yusuf. Ni dia Okey, saya guru dia Abdul Hanis bin Embong. Boleh nampak ke? Ke nak besar sikit? Okey dah tak? Okey, contohnya biasa kelas ni saya buat secara WhatsApp call je. Jadi saya tulis WhatsApp call, WhatsApp video. Kelas saya hari Ahad, jam 8 pagi. Contoh Lepas tu berapa hari bulan? Kita letak sini 30 hari bulan 4 2022. Baik. Muka surat berapa Iqbal baca? Muka surat 14 contohnya Okey, lepas tu apabila Iqbal tu baca, kita just catat sahaja di sini berapa jumlah kesalahan yang dilakukan. Okey, contohnya apabila Iqbal ni baca, ini ialah jumlah kesalahan fasahah ataupun kesalahan besar. Kita klik saja di sini, nampak tak ada row di sini? Ada arrow di sini. Kita klik. Okey, berapa kesalahan dia? Contohnya dia baca ada 4 kali sangkut. Klik 4 je. Dia akan terus generate 42. Untuk kesalahan besar dan juga kelancaran, setiap satu kesalahan ditolak 2 markah. Jadi 4 darab 2, 8. 50 tolak 8 sama dengan 42. Ini ialah portion terbesar iaitu 50 markah. Boleh faham Ini fasahah. Baik, kita klik saja berapa markah. Tak payah kira dah. Okey. Kemudiannya baca-baca lagi. Lepas tu kita tengok pelajar tu dia ada salah lagi. Sekejap saya. Nampak tak? Kebesar sangat. Kecil pula. Besar sikit Boleh nampak tak? Okey, next ialah jumlah kesalahan dengung pula. Tiba-tiba dia ada 4 tempat tak dengung. Ataupun 5 tempat tak dengung. Kita klik sini. Tekan je 5. Okey, dia akan keluar 5 markah di sini sebab apa? Markah dengung ialah 10 markah. Jadi setiap satu salah akan ditolak 1 markah. Jadi 10 tolak 5 sama dengan 5. Okey, baik Lepas tu dia mengaji lagi salah panjang. Sepatutnya Mak Jaiz 4 5 harakat, dia baca 1 harakat. Jadi salah, ada salah apa? 1 salah. Kita tekan 1. Dia akan 10 tolak 1 sama dengan 9. Nampak tak ni? Saya buat besar sikit Aku tak nampak nanti. Okey, baik Okey, next ialah sifat dan juga makhraj huruf pula. Let's say pelajar tu huruf H dia tukar dengan huruf H, huruf Ain tukar dengan Hamzah, jadi 2 salah. Klik saja 2 salah. Lepas tu 10 tolak 2 sama dengan 8. Ngaji lagi salah wakaf ibtida. Dia wakaf tetapi menghidupkan baris huruf akhir. Ada satu tempat salah, kita pun klik 1. Jadi 10 ni automatik akan kira 10 tolak 1 sama dengan 9. Okey, ini ialah kesalahan lain-lain. Contohnya lam ta'rif, nun maksurah ke, dia baca dengan imalah ke, tiba-tiba ismam ke, tiba-tiba dia baca qiraat lain ke kan. Jadi kita letak je. Contohnya nun maksurah khairanil wasiyah, dia baca khairal wasiyah. Jadi itu ialah satu kesalahan. Kita type lah 1 sini. Tekan je 1. Jadi sistem akan kira markah pelajar ialah 82 yang Muhammad Iqbal tadi. Nampak tak? Jadi guru hanya klik saja, kemudiannya nyatakan komen di sini secara bertulis. Kalau boleh ringkas saja, jangan panjang. Contohnya tertukar huruf Ain. Lagi apa lagi? Nun baris bawah. Okey. Satu lagi apa dia? Kurang panjang. Okey. Titik. Jadi ini saja. Jangan terlalu panjang sangat sebab nanti kita akan masuk lagi untuk minggu seterusnya kan. Jadi komen ni nanti akan dibaca oleh peserta. Peserta akan improve bacaan mereka melalui markah yang kita bagi ini.
Okey, jadi ini ialah format terbaru untuk laporan prestasi. Untuk laporan prestasi ini, Ustazah Ain, admin kita, akan share link dalam grup. Dan juga para guru akan isi pada hujung minggu. Kalau lebih baik, isi terus lepas habis kelas ataupun semasa kelas. Tapi saya takut tak sempat. Tetapi kalau sempat lagi bagus. Contohnya Ustazah Atirah dia buat kelas, lepas tu dia terus buka Google Sheet ni. Lagi senang lah. Sebab Google Sheet ni dia auto save. Jadi kita tak perlu nak ubah apa-apa. Tak perlu nak tekan save ke apa. Kita biarkan begitu saja. Admin akan check, akan semak. Jadi contohnya pelajar saya tak ramai. Pelajar saya ada berapa orang eh? 1, 2, 3, 4. Ada 8 orang je pelajar saya. Ada 8 orang je. Jadi tak ramai. Jadi waktu kelas saya terus klik, 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 klik. Lagi senang lah. Lagi senang. Tidak tunggu hujung minggu. Yang ini ialah copyright yang saya buat di UMT untuk pengiraan bacaan Quran. Sama ada Quran ataupun Iqra ataupun asas Quran ni boleh guna. Macam mana nak guna dia? Kita dalam muka surat ni, kita just maklumkan saja. Kalau dia guna Iqra, Iqra muka surat berapa Iqra sini? Kalau dia guna asas Quran ni, muka surat berapa asas Quran ni? Type saja muka surat kat sini. Kalau dia guna Quran, Quran tu muka surat berapa? Kalau dia baca 2 muka surat, letaklah 2 muka surat. Kalau dia baca 3 muka surat, letak 3 muka surat. Kalau dia baca 1 muka surat, letak 1 muka surat. Tidak ada masalah. Jadi kita fleksibelkan. Sebab rubrik pemarkahan ni ialah untuk level yang tinggi sebenarnya. Tetapi saya create secara mudah supaya kita boleh guna kepada peserta kita. Dia boleh improve dan juga kita sebagai guru boleh tahu apa jenis jumlah kesalahan. Setengah guru mungkin dia tak tahu dengung ni berbeza dengan mat, makhraj berbeza dengan wakaf ibtidak. Jadi kat situ guru mungkin perlu belajar lebih sedikit lah. InsyaAllah kalau ada masa, kita akan buat sedikit kelas intensif ke, baca sikit seorang, lepas tu masing-masing cerita tentang tajwid ke. Kat situ saya boleh bantulah sekadar yang saya mampu insyaAllah. Okay, baik Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya untuk malam ni. Ustazah Ain ada apa-apa tambahan tak? Takut saya terlepas. Tambahan sikit, kan kenapa row tu ada 4 setiap pelajar untuk mewakili 1 minggu, 1 row. Okey, yang ni row ni 1, Ah, 2, 3, 4 ni. ah. Okey, 1 minggu, 1 row. Sebab itu saya kata kalau pelajar tu baca 2 muka surat, letak je muka surat 2 muka surat. Kalau dia baca 5 muka surat, letak 5 muka surat. Kalau letak 1 muka surat, letak 1 muka surat. Jadi jangan buat lebih lah. Sebab kalau buat lebih, payah nak generate laporan nanti. Betul Okey, lagi Ustazah Ain untuk penjadualan ada apa-apa kena maklum kepada guru? Untuk penjadualan, rasanya insya-Allah lah kalau setiap Khamis kita akan maklumkan kepada guru untuk cek jadual terkini. Sebab kita akan ada penambahan pelajar lah. Kalau ada kosong dalam jadual, kita akan maklum setiap Khamis untuk recheck jadual lah. Kalau ada penambahan sebelum-sebelum tu, kita akan guna yang apa nama updated hari Khamis tu je. Okey, baik. Maksudnya setiap hari Khamis ialah hari cek jadual sekiranya ada Mm-mm. penambahan peserta baru. Ya, betul. Okey, kalau setuju baru maklum kepada admin ke macam mana? Macam biasalah kalau kita akan maklum dalam grup WhatsApp and then suruh guru tu check. Once guru cakap okey, then kita proceed dengan students. Okey, baik. Okey, jelas semua? Okey, baik. Nah, lagi ada apa-apa lagi tak Ustazah Ain? Ya. Oh, setakat ni tu je kot. Untuk yang ada persoalan yang macam, kalau yang guru baru, macam mana kita nak minta kepada pelajar baru voice note ataupun video tu kan? Kita just minta apa yang diorang tengah baca sekarang apa yang diorang baca sendiri sekarang. Maksudnya apa diorang punya tahap sekarang tu
atas dia lah, asalkan dia hantar voice note ataupun video tu. Kalau tak Okey. hantar pun tak apa. Kan, Ustaz Okey, kan? baik. Betul betul. Maksudnya untuk kelas yang pertama cara voice note ikut bacaan yang dia sekarang, yang current punya. Lepas tu untuk minggu depan barulah guru dengar semula buat penilaian sama ada nak teruskan pada bacaan mereka ataupun nak mulakan pada tempat yang lain. Tengok kepada tahap lah. Ya betul. Khususnya untuk pelajar barulah sebab kita tak tahu dia orang punya tahap sekarang kan. Kalau pelajar lama, kita boleh decide teruslah. Okey, contoh Alif. Alif hantar voice note muka surat 130 sebab yang letter 129 macam tu. Kan? Ya, ya, betul. Okey, baik. Faham, faham. Jadi boleh start voice note pada 1 Mei lah kot tak? Start esok dah boleh minta lah. Maksudnya guru-guru dah hantar sekali terus esok. And then kalau dia orang hantar, tak hantar, it's okay. As long kita dah minta macam tu lah. Okey, baik. Maknanya jangan paksa lah suruh dia hantar juga. Faham. Memadai Faham. dengan kita dah WhatsApp. Lepas tu dia pun ikutlah dia baca ke tak baca nombor dua. Ikut kepada dia lah. Ha. Mungkin dia sibuk kat kampung lain seluruh ke apa. Tak apa, tak ada masalah. Biar je. Guru pun tak perlu ikut hari. Contohnya pelajar tu hari Selasa. So tak necessarily untuk guru tu message hari Selasa ni. Message terus je semua student esok. And then maksudnya at least dia orang maklum lah kita guru. And kalau dia hantar, Hmm. hantar. Kalau tak hantar, it's okay. And then minggu depan proceed kelas ikut hari yang macam ditetapkan. Okey, baik. Faham. Maksudnya apabila kita mesej tu ada dua perkara. Yang penting ialah pengenalan kita ialah guru mereka. Yang ada nama Mhm. kita. Yang kedua ialah ada tentang voice note. Ataupun Betul. video. Ha. Alright. Guna broadcast atau apa tu semua je lah. Maksudnya hantar semua pada satu waktu tu. Kalau dia orang hantar, hantar. Kalau tak, tak apa. Sebab macam kita faham lah minggu ni minggu raya Ya, kan. Orang betul. dah kat kampung apa semua. So tak fokus lah pada ngaji semua macam ni. Okey, Macam tu. baik, baik. Faham, faham. Okey, baik eh. Okey, terima kasih Ustazah Ain. Saya rasa itu sahaja kot kalau tak ada apa-apa dah yang lain. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni dan juga yang membantu untuk Oxford Quranic Center memberi perkhidmatan Quran secara personal kepada pelajar dan juga peserta insya-Allah. Jadi terima kasih, selamat berpuasa dan juga selamat hari raya semua. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh terus kepada admin ataupun kepada saya. Okey, ada apa soalan? Kalau tak ada soalan itu sajalah. InsyaAllah saya akan send recorded rakaman video ni dalam grup kita. Sebab itu saya guna Webex sebab Webex saya boleh auto record ataupun rakam. Walaupun dia berat tapi kita boleh rujuk sekiranya waktu yang lain-lain insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.